Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ke rancangan Mystic Horror. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan channel Mystic Horror. Terima kasih. Dan saya tengok kebelakangan ini subscriber makin bertambah, 985 subscriber. Alhamdulillah. Lagi 15 lagi nak cukupkan 1000. Jadi apa kata kita semua pakat-pakat like, share dan subscribe channel Mystic Horror. Pada malam ini ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Adakah anda dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, silalah cari butang subscribe dekat bawah video saya. Scroll sikit, jumpa butang subscribe, tekan aja. Jangan risau, subscribe itu gratis guys. Baik, pada malam ini ada satu kisah yang saya nak share kepada anda. Tapi sebelum tu, saya nak minta anda like, share dan subscribe dululah. 2 kali dah ulang ni. Tak apalah. Okay, jom kita tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah kita pada malam ini. Kisah kita, Wat Angker. Kisah ini diambil daripada fiction Syasha. Aku bernama Raudah, masih belum mendirikan rumah tangga. Aku sekarang tengah melanjutkan pelajaran dekat selatan tanah air. Pengalaman yang akan aku kongsikan ini seputar kisah aku sepanjang melalui zaman belajar dekat college. Aku melanjutkan pelajaran dalam fakulti perubatan. Jadi kebanyakan kenalan aku adalah staf medical yang bekerja dekat hospital universiti. Kejadian ini berlaku kerana kenalan aku sengaja nak menguji siksen aku. Dia ajak aku pergi dekat ward kecemasan ataupun ward kecemasan neurologi yang dikatakan angker oleh kawan-kawan kerja. Baik, menurut sumber daripada staf perubatan dekat ward tersebut lah, ada beberapa katil yang jika ada pesakit yang mendiaminya, kebanyakan mereka akan mengalami banyak komplikasi dan ada yang menyebut katil pasti mati. Bagi aku, ajal maut kesemuanya di tangan Allah, bukan dek kerana tempat ataupun apa jua alasan. Tiada alasan apabila ajal datang, dia datang. Azlin menelefon aku dan mengajak aku nak pergi ke ward tingkat 2 bangunan hospital universiti. Aku ni dah berat hati nak pergi ke sana. Yalah, aku dah sedia maklum akan kewujudan makhluk halus dekat sana lah. Jadi aku gagahkan diri jugalah nak pergi ke sana. Butang loceng pintu utama wad aku tekan. Dada aku tiba-tiba sesak apabila pintu utama dibuka. Mata aku terus terpandang wajah beberapa makhluk yang menakutkan, yang berada dekat beberapa katil di dalam wad kecemasan neurologi tu. Aku terus melangkah masuk ke dalam bilik, berjalan menuju ke arah bilik kenalan aku, Azlin. Azlin selalunya berada dekat belakang wad kecemasan neuro ni, sebab tugasan dia adalah menganalisis sampel darah pesakit untuk digunakan oleh para doktor untuk merujuk apa penyakit yang dialami oleh pesakit tersebut. Mata makhluk-makhluk yang berada dekat setiap katil pesakit memang dia memandang tajam ke arah aku. Kepala aku ni dah mula tak selesa. Aku dah mula terasa mual dan pening. Ada makhluk yang tinggi, hitam, berjubah labu. Tinggi dia lebih daripada siling. Kepala dia sampai siling, dan dia punya pakaian labuh tu pula mencecah ke lantai. Tapi kedudukan dia seolah-olah mengangkang dekat satu katil wad tersebut. Ada jugalah makhluk yang berpakaian
seperti pesakit, tetapi lusuh pakaian tersebut. Pakaian tersebut koyak rabak dan busuk bau dia. Mata dia pula terperosok ke dalam. Kulit dia hitam berlendir. Dia kulihat hanya berdiri kaku. Mata dia bulat, putih, memandang ke arah aku. Ada satu susuk tubuh perempuan. Dia pakai pakaian yang berwarna putih lusuh, labuh mencencah ke lantai. Bau dia hanyir darah. Susuk tubuh tu pula sedang sibuk, sedang menjilat-jilat satu luka pesakit. Dan pesakit tu aku lihat tak sedarkan diri. Dan wanita tu pula berlidah panjang, hitam, taring dia berwarna merah. Mulut dia ada bekas darah. Dan kuku dia pula panjang dan hitam. Dia tak pedulikan aku pun. Dia cuma fokus pada pekerjaan je, menjilat darah pada luka pesakit yang tak sedarkan diri tersebut. Jadi aku pun duduklah dekat kerusi yang berhampiran dengan kenalan aku, iaitu Azlin, sambil memegang kepala dan tunduk. Aku ni dah tak sanggup dah nak pandang ke arah kenalan aku. Dekat sisi dia rakus ada satu makhluk hitam berbulu lebat, bermata merah, bermerah menyala, sedang memerhatikan aku. Makhluk tu pula dia berdiri dekat sebelah mesin memproses sampel darah pesakit. Aku hanya diam 1000 bahasa. Hanya kenalan aku je yang bercakap tanpa henti. Celaka punya kawan kenakan aku. Hati aku berkata sambil terus tunduk ke lantai. Selepas habis tugasan si Azlin ni, dia terus ajak aku pergi ke kantin nak makan tengah hari. Memang rutin harian kami akan makan bersama dan bersembang. Jika aku makan, ada jugalah orang merajuk. Kalau aku makan dulu, pasti akan ada orang merajuk. Nanti tak larat pula lah aku ni nak mujuk. Dah lelaki, dah dewasa pula ni, merajuk pula. Kau nampak tak tadi benda tu dekat wad? Ada tak kau nampak yang duduk atas katil? Pesakit tu. Dengar kata staf yang bertugas terutama malam pasti akan jadi zona kalau itulah katil yang mereka kena jaga. Azlin memulakan bicara sambil dia mengunyah kuih sebagai pencuci mulut ataupun pembuka selera lah sebelum mula makan juadah utama, nasi putih berlauk ayam, gulai lemak cili api dan juga rebung gulai perut. Ada je aku nampak. Kau ni bengong kan saja nak ajak aku nak pergi wad tu. Selalu kau yang turun dekat aku. Aku jawab persoalan kenalan aku sambil mata aku melilau melihat keadaan sekeliling. Sudah. Si hantu baju pesakit dan berjubah hitam mengikuti aku sampai ke kantin. Getus hati aku. Makhluk tu dia ada lebih kurang 200 meter saja daripada tempat aku duduk makan. Aku malaslah nak bertembung mata dengan makhluk halus ni. Sebab ni lah seandainya mereka pula yang akan mengikuti aku. Ada keadaan sekadar melihat saja, atau mereka langsung tidak pedulikan aku. Tapi aku ni paling malas nak berdepan dengan yang suka ikut-ikut ni. Yang ni paling aku malas. Lepas habis makan, aku kena masuk balik ke makmal untuk menyelesaikan tugasan aku. Aku ni cukup tak selesa sekarang
Kerana dua makhluk halus tidak lagi mau pergi daripada aku. Ke mana saja aku pergi, dia orang tetap ada dengan aku. Aku ada dekat sini, dia orang pun ada. Aku pergi kat situ, dia orang pun ada. Jadi aku pun buka pintu makmal dan settlekan tugasan kerja aku sebagai pelajar. Setelah siap kajian aku pada hari ini, aku simpan dan susun balik barang-barang keperluan dengan kemas. Tiba-tiba sangka bekas tikus makmal aku ni jatuh satu persatu ke lantai. Padahal tak ada angin, tak ada ribut. Bekas-bekas menyimpan tikus berterabur ke lantai, bersepah-sepah ke lantai dengan habuk tikus. Dan tikus segera aku tangkap tikus-tikus tersebut dan letakkan diorang balik ke tempat asal, iaitu di dalam sangkar tersebut. Memang berselerak tempat aku ni. Jadi aku pun melihat si baju pesakit dan berjubah hitam tegak berdiri dekat sisi rak tikus makmal aku. Diorang nak mengusik aku pula. Aku terus buka pintu dan suruh diorang berambus, jangan kacau aku. Kerana aku ni tak berminat nak jadi penjaga atau khadam mereka. Aku tak ada masa. Hati aku masih berakidah Islam. Aku masih sembah Allah. Naik bulu roma jugalah aku waktu dia orang berdua berlalu pergi. Jadi aku pun segeralah ambil barang-barang aku dan keluar, pergi daripada tempat tu. Tubuh aku menjadi letih dan kepala aku tiba-tiba sakit. Pada malam kejadian, aku meracau-racau. Menurut ibu akulah, aku seperti marah dan menghalau sesuatu. Keesokan hari dia, terus aku demam panas. Aku tak boleh bangun. Seluruh badan aku dah jadi sakit-sakit. Ibu aku ni, dia dah mula pelik. Jadi dia bercadang nak bawa aku berjumpa seorang ustaz. Kerana dia tahu ini keadaan biasa aku jika ada makhluk halus yang dah kacau aku. Menurut ibu akulah, ketika aku ni kena ruqyah oleh ustaz, aku memang tak sedarkan diri. Suara aku tiba-tiba bertukar garau dan marah. Suara tu pula berkata, dia hantu dan dia nak bersama aku. Ibu aku pada saat tu menangis dan mohon maaf sekiranya ada aku tersalah tempat pergi atau mengganggu dia orang. Mak aku memang menangis-nangis teruk. Inilah yang diceritakan oleh ibu aku. Lebih kurang sejam rawatan, aku pun sedar. Bila aku sedar, aku rasa lemah sangat dan juga kepenatan. Aku tak tahu apa-apa pun yang berlaku sepanjang proses tersebut. Aku hanya tahu setelah ibu aku sendiri yang menceritakan keadaan aku ketika rawatan. Ustaz juga ada bagi nasihat lah kepada aku, supaya tak payah lagi lah pergi ke tempat-tempat yang memang dah ada makhluk halus tersebut. Kerana tubuh aku ni adalah magnet, mudah untuk menarik perhatian diorang. Aku ni juga telah diberi nasihat supaya sentiasa berwuduk dan membaca ayat-ayat pendinding diri dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Begitulah kisah ringkas diri aku. Tidaklah terlalu seram, cuma bolehlah dijadikan sebagai peringatan sekiranya anda boleh melihat atau merasa akan kehadiran mereka, iaitu makhluk halus. Usahlah pula sengaja pergi mencabar mereka dan mengganggu tempat tinggal diorang. Kalau ternampak kelibat atau memang nampak jelas, buat tak tahu sajalah.
baca ayat suci Al-Quran untuk beri perlindungan diri. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada gangguan makhluk jin dan syaitan yang sentiasa ingin menggoda kita supaya lari daripada akidah. Sekian, terima kasih. Itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah kita pada malam ini tidaklah seram, cuma dia ada satu poin yang menarik, iaitu di mana kisah ini berkenaan dengan seseorang yang bernama Raudah. Dia ada sixth sense. Dia boleh nampak, dan kawan kerja dia pun tahu dia ni boleh nampak hantu. Jadi dia orang ni suka sangatlah cabar dia ni. Setiap kali ajak pergi tempat seram, dia orang tanya, nampak tak benda tu? Memang kawan tu nampak lah, tapi yang paling seram, benda tu ikut. Inilah yang bahaya dia orang ada sixth sense ni. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar video pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih kepada anda yang dah like, share dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua seluruh ahli keluarga, kawan-kawan, rakan-rakan dan juga saudara mara yang like, share dan subscribe channel ni. Terima kasih. Dan tak lupa juga kepada anda semua yang masih setia menonton channel Mystic Horror. Terima kasih kerana memberi sokongan daripada awal channel ini ditubuhkan sampailah sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, itu sajalah kisah kita pada kali ini. Karang melalu pula. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.